يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. Dapat berkongsi sedikit ilmu yang mana menyentuh mengenai kesalahan dalam menunaikan solat, ya, kesalahan yang sering berlaku ketika mana kita menunaikan sembahyang. Ya, kita menggunakan buku, saya ingat tuan-tuan pun ada semua, ya, kesalahan dalam ibadah solat. Saya menggantikan Al-Fadhil Dr. Hamzah dalam sekali atau 2-3 kali ini. Alhamdulillah kita berkesempatan bersama-sama pada petang ini. Sebelum saya menyentuh mengenai kesalahan kerana solat seorang diri di belakang saf pada muka surat 118, saya ingin menyentuh sedikit dalam 1 minit 2 minit muslimin muslimat. Ya, kita menunaikan solat ini adalah arahan Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Secara mutlak Allah perintahkan kita hamba-Nya menunaikan solat. Daripada mana hukum wajib menunaikan solat ini? Iaitulah di dalam Al-Quran menyentuh mengenai ayat fa'aqimus salat, ataupun kita sebut sebagai aqimus salat. Fa'aqimus salat ataupun ayat yang menyentuh aqimus salat. Ayat itu atau perkataan itu dia tergolong dalam fi'il amar. Fa'aqimu atau aqimu ialah fi'il amar. Tugas atau function atau fungsi fi'il amar ini adalah perintah. Perintah ada 2. Satu wajib buat, satu wajib tinggalkan. Itu. Jadi termasuk dalam wajib ini adalah kita menunaikan solat. Solat adalah ibadah yang paling utama sebagai manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit macam mana pun, sampai nak mati, solat adalah wajib. Macam mana solat tu? Belajarlah kita perlahan-lahan. Dan inilah pada petang ini kita nak sedikit sebanyak berkongsi. Saya bukanlah pandai, saya bukanlah orang yang alim. Sedikit bolehlah kita berkongsi sama-sama. Baik, saya ambil satu cerita sikit daripada kitab ini, Sifat Salat Nabi yang Sahih ini, daripada Ustaz Zamihan, daripada Persatuan Ulama Malaysia. Sebelum saya masuk kepada persoalan kesalahan kerana solat seorang diri di belakang saf, dia ada kaitan. Jadi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid fa shalla rak'atain wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmaquhu fi salatihi
wa nahnu la nash'uru. Summa jaa fasallama 'ala an-nabi faqala lahu Rasulullah wa 'alaikas salam irji ay a'id salataka fa innaka lam tusalli. Hadis Nabi SAW menyebut, ada satu cerita mengenai dengan Nabi. Sesungguhnya Nabi SAW telah memasuki sebuah masjid. Kemudiannya datang seorang lelaki untuk menunaikan salat. Rasulullah SAW pada ketika itu sedang berada di satu penjuru masjid. Lalu lelaki itu mendirikan solat, menunaikan solat 2 rakaat dalam masjid. Dan Rasulullah SAW asyik memerhatikannya menunaikan solat, sedangkan kami tidak perasan. Nabi satu ketika duduk dalam masjid, mari seorang menunaikan solat 2 rakaat. Apabila dia tunaikan solat, dia bersembahyang, Nabi duk tengok dia daripada mula, daripada awal sampai habis, sampai akhir. Nabi duk perhati orang ni menunaikan solat. Sahabat-sahabat kata, kami melihat Nabi merhati sungguh-sungguh ni, tengok daripada mula sampai habis dia buat. Bila orang ni selesai solat, dia pun jumpa Nabi, dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun jawab salam dia. Nabi kata apa? Ulang semula kamu solat kamu, buat semula solat kamu. Nabi kata, pergi sembahyang balik. Nabi kata, solat semula, buat sekali lagi. Sesungguhnya kamu tidak menunaikan solat. Jadinya muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, sebab tu kita nak kena belajar mengenai solat kita, nak perbetulkan yang mana yang dah elok bagi cantik, yang mana yang betul kita luruskan bagi elok. Tertambah lagi, wajib dah okey dah, cari yang sunat dalam solat. Moga-moga cari-cari yang cacat dalam solat kita, tampung-tampungkan dia. Jadi muka surat 118 ini, kesalahan kerana solat seorang diri di belakang saf. Apabila saf sudah penuh di hadapan, maka seseorang yang hendak solat berjamaah hendaklah berusaha untuk masuk ke dalam saf tersebut. Tetapi jika hal itu tidak memungkinkan, maka hendaklah kita menarik seseorang yang berada di hadapan kita untuk teman kita di belakang. Kerana Rasulullah SAW tidak suka jika kita solat seorang diri di belakang saf. Baik, dia kalau duduk ni tak cantik, dia kena duduk di depan berdiri. Bolehkah saya berdiri? Boleh nah. Mic ni boleh cabut ke boleh bercakap tanpa mic pun dengar? Ada mic ni. Kesalahan semasa kita menunaikan solat yang dimaksudkan dengan yang tadi itu, soalan tadi ialah apabila kita nak menunaikan solat secara berjamaah, mari kita masuk masjid. Sekali lagi, tuan, bila dia akan iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, semua imam naik duduk di depan, mari makmum di belakang.
ramai-ramai. Itu jadi masalah dah. Hak tu tak jadi masalah. Sebab sama-sama kita dengan imam. Yang disebutkan dalam persoalan tadi itu, ada seorang makmum, ada seorang makmum yang lain. Dia masuk masjid datang, dia tak ikut imam kita. Dia sembahyang seorang-seorang kat sana, pasal. Dan ada pula hak mari lagi makmum yang lewat dia pula ikut pula sana, buat lagi satu saf. Pasal apa tak masuk dengan saf ni? Jemaah ni kan ada imam baik-baik. Bila tuan-tuan dengan imam, kita baru masuk lepas taman, ada imam, ada saf, maka kita wajib penuhkan saf kita di hadapan ni. Wajib penuhkan saf. Penuhkan dulu saf ni. Boleh tak buat jemaah di belakang? Itu tak boleh. Tak boleh. Ni yang dimasukkan tadi. Kita solat, kita menunaikan solat dengan imam. Imam doa depan takbir, Allahu Akbar. Tuan-tuan mari makmum, mula mari solat. Contoh, mari solat, mari solat, datang solat. Maksudnya berdua Ini saya jadi imam, saya jadi imam, datang masuk solat, maka dia akan berimamkan saya duduk sebelah kanan. Tak boleh duduk sebelah kiri. Kalau solat ni cerita solat, ni cerita solat, duduk di sebelah kanan. Mari orang yang kedua, kalau orang yang tahu belajar mengenai solat, semayang dia tahu, kita tak payah sentuh dia, tak payah sentuh. Automatically orang yang belakang, contoh saya perasan ada orang takbir, maka saya melangkah ke belakang, bagi saf sama, bagi saf dia sama. Hak lain nantinya hak orang nombor 3, nombor 4, 5 ikut saja. Tapi kalau ramai-ramai, jangan buat macam tadi. Kalau ada 10 orang, imam di depan, ikut saf semua sekali. So bagi elok, bagi cantik. Boleh nak dekat ni? Masalahnya disebut tadi ialah ketika mana kita menunaikan solat jemaah, imam takbir, orang ni ada saf di belakang, sudah ada saf, saf sudah penuh. Dia mari lewat dan dia tak mau masuk dengan saf ni. Lewat macam mana sekalipun, kena duduk saf ni, kena duduk dengan saf imam yang mula-mula. Katalah saya jadi imam, 5-10 orang ada di belakang saf ni, jangan buat saf dekat sana, kat tiang ni, tak boleh. Tidak dibenarkan. Kan ada saf lagi, penuhkan saf, penuhkan saf ni. Dan tuan-tuan kena ingat, muslimin muslimat, tuan-tuan nak masuk saf, nak masuk dalam saf, jangan mula bertepi. Jangan mula di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Duduk di mana? Di tengah. Mulakan di tengah. Mulakan di tengah. Katalah saya main lambat, saf di depannya penuh, 2 saf penuh. Saya mari-mari, saya masuk rakaat 3, contohlah. Saya nak duduk di saf dekat mana? Sebelah kanan ke? Sebelah kiri ke? Sebab saf ketiga tu tak ada orang, saya yang pertama. Saf 2 dengan 1 dah penuh.
Nak duduk di mana Tuan Yang Mulia? Di tengah. Okey, mari pula Tuan, orang nombor 2 saf yang belakang. Nak mula di mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang ni kadang-kadang orang tak tahu. Kadang-kadang saya tengok kawan-kawan dia mula sebelah kanan tanah, ujung tanah, hak tengah ni lopong, hak tengah ni tak ada orang. Jadi kita pakai lembar ni. Tuan-tuan, ada sikit tahu sikit ni. Aku mengaji dulu tu guru Syekh Nurdin kata kena duduk di tengah. Kita pun ikut dia duduk sebelah-sebelah sebab tak mau bagi dia lopong. Jadinya tuan-tuan, muslimin muslimat, kita kena ingat ya, bila kita ada jemaah imam di depan, maka kita penuhkan dan kita ikut imam. Selagi mana imam tu tak bagi salam, selagi mana imam tu tak bagi salam. Baik. Apabila saf sudah penuh di hadapan, maka seseorang yang hendak solat berjamaah hendaklah berusaha untuk masuk ke dalam saf tersebut. Jadi bila saf, dia kata saf dah penuh di depan ni dah penuh, nak langkah masuk duduk depan lagi kah sama dengan imam kah? Dah penuh di belakang, saf pertama penuh, saf kedua pun penuh, maka kita mulakan saf yang baru. Di mana? Saf yang nombor 3. Saf yang ketiga, mulakan yang baru. Jadi mula di mana? Mula di tengah. Mari masuk duduk di tengah. Nanti orang yang lain masuk pula duduk sebelah kanan. Penuhkan sebelah kanan. Penuhkan sebelah kanan. Kalau tak mau sebelah kanan pun boleh, tak sebelah kiri boleh, tak ada masalah. Cuma kita bagi keutamaan sebelah kanan. Ya Allah, kadang-kadang begitulah kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita lupa mengaji, bukan tak mengaji. Kadang-kadang lupa nak cepat kadang-kadang. Baik. Dia kata hendaklah berusaha untuk masuk ke dalam saf tersebut. Kalau Arab tuan-tuan, Arab, dia selagi mana ada lubang, celah, macam kita solat lah. Boleh tak tuan yang mula duduk tepi saya? Bagi nampak, kadang tak nampak. Okey. Kita solat, kita suka ada ruang sebab nak bagi selesa. Betul tak? Kalau boleh nak tepuk tangan, dia ketiak. Okey. Iyalah, tak salah juga sebab kita nak bagi selesa. Kadang-kadang bila sembahyang dengan saudara sembahyang Jumaat, ya Allah, dia buka ekor ni bau ketiak kan. Tak faham kan? Kita passion tu, orang Asia ni, orang Jami, orang Jawa passion tu, tak apa, tak salah. Tapi orang Arab passion dia, kalau siapa yang pergi Mekah, di Mesir, Syria dan sebagainya, dia tahu dia takkan bagi ada ruang ni. Macam mana? Dia kira angkat takbir ni macam tu. Macam tu yang angkat takbir. Boleh tak tu? Nak sopor perempuan kan? Dia memang rapat. Dia memang bagi rapat semua. Dia tak ada ruang. Tapi kalau selagi mana ada ruang macam ni, tu kita tengok alam dia boleh belah. Dia belah bukan pasal apa, dia nak ambil manfaat daripada hadis Nabi SAW dengan bagi ada ruang-ruang ni buat syaitan duduk di tengah ni. Jadi bila ada ruang ni, dia masuk, dia tolak, dia tak jalan, dia tolak. Sebab tu bila sujud nanti duduk begitu. Sujud tengok begitu.
Itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bila sujud nanti kita jadi masalah. Kita tak biasa selesa kan sembahyang masjid kita. Kita sedar selesa. Masjid anak memang macam tu. Pilah tahun-tahun. Hak sembahyang Jumaat 2 orang ke, hak sembahyang Jumaat 3 orang ke. Sila. Tengoklah, kita tengoklah. Ada tak saya sembahyang anak 2 orang sembahyang Jumaat? Ada? Ada tuan-tuan. Saya boleh cerita seperti saya tahu. Sebab ada sembahyang Jumaat 2 orang, 3 orang, 4 orang. Saya pergi sembahyang satu masjid Arab di Mesir. Pukul 1.50 lah. Dia tak sembahyang. Kami 3 orang, Arab tu 2 orang, imam dengan makmum dia. Campur kami 5 orang. Kami tunggu dah lewat tadi dia buat sembahyang Jumaat kan tak lagi. Dah selesai dah Jumaat kan. Istana syuaya ya dia kata tunggu sana. Tunggulah kita usah ikut dia pemain. Lepas itu tuan-tuan baca khutbah siap maghrib sembahyang kan? Sembahyang 5 orang Jumaat. Jadi masalah lain. Kita tak tahu. Jadi sah mazhab tu kita di situ kan kita tak tahu. Baik, begitulah kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ikut budaya tu boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau selagi mana ada ruang yang tuan-tuan boleh masuk, masuk lah. Orang Kedah pergi kalau boleh ronat. Kalau boleh. Tapi kita tak gamak, kita lembut. Kita sembahyang ikut fiqh mazhab Syafi'i ni dia lembut. Dia sederhana dan lembut. Dia tak kasar macam tu. Hak dia buat salah, dia tak salah. Dia buat tak salah. Dia pun macam kita juga. Baik. Tetapi jika hal itu tidak memungkinkan, maka hendaklah kita menarik seseorang yang berada di hadapan kita untuk teman kita di belakang. Kerana Rasulullah SAW tidak suka jika kita solat seorang diri di belakang saf. Baik. Jadinya muslimin muslimat, kalaulah kita nak sembahyang solat, kita mari-mari sampai dalam masjid, imam dah bagi salam, gaya nak takbir imam dah bagi salam, baru nak angkat Assalamualaikum warahmatullahi. Kata aku cepat sikit saat ni dapat imam. Kan? Kalau cepat sikit saat dapat imam. Lambat sikit ya. Maka maksud dia ni macam mana? Kita masuk masjid, saf pertama, saf kedua, saf ketiga dah penuh, dah tak ada lubang nak masuk. Kita nak buat saf yang keempat. Tiba-tiba bila nak sembahyang, imam dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam dah bagi salam. Nak buat macam mana? Nak sembahyang seorang diri ke? Nak buat seorang-seorang ke belakang? Ish, macam mana ni? Imam dah habis dah. Aku nak ikut lagu benar lagi dah. Imam dah habis, dah bagi salam. Oh, hantam sembahyang seorang diri. Ni yang Nabi kata ni. Ni yang Nabi kata. Nabi kata macam mana? Cari seorang atau tarik seorang. Kalau tak tarik pun boleh, nak tarik pun tak apa. Cari seorang dalam saf yang terakhir. Katalah saf nombor 3 ke nombor 4, saf yang terakhir tu, cari seorang yang dia belum lagi selesai sembahyang. Ada kan biasa kan? Contoh saya masuk-masuk
imam sudah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lepas tu imam bagi salam, saya terus Allahu Akbar, terus sujud, rokok dan sebagainya, tahiyyatul tasyahud dan sebagainya. Dapat tak rakaat pertama? Tak dapat rakaat pertama. Maka saya terus bangun. Okey, orang yang lambat tadi, maksud Nabi SAW cari seorang atau tarik dia seorang. Kita tengok dia tak habis semayang, dia masih ada hubungan dengan imam, kita kena ikut dia. Pergi belakang dia, takbir Allahu Akbar, sentuh dia. Atau Nabi kata tarik dia sikit ke belakang. Ni dalam ni dia kata Nabi hendaklah kita menarik seseorang yang berada di hadapan kita untuk teman kita di belakang. Gitu. Maka kita ikut dia. Biasanya dalam mazhab Imam Syafi'i kita tak tariklah. Kita tak tarik. Biasanya kita Allahu Akbar, kita sentuh dia, kan? Kita ikut dia. Atau kita tak sentuh, kita takbir saja, Allahu Akbar. Yang sentuh boleh, tak sentuh boleh. Tak sentuh ni sebab saya tahu yang di hadapan saya tu pun tok guru yang sembahyang, tok imam yang sembahyang. Saya tahu kalau saya tak sentuh dia pun, dia tahu bahawa fungsinya dia adalah imam. Yang sentuh tadi supaya kita nak bagi tahu bahawa wahai orang di depan, saya nak ikut kamu jadi imam, saya makmum kamu sekarang. Tu fungsi dia. Salah tak? Tak salah. Sampai waktu dah kata tuan? Belum lagi. Jadi ustaz aku pun sikit lagi lah. Puasa sikit sangat ni. Tak apalah, sikit kan. Biar sedikit, summastaqamu. Dapat sikit tapi kita buat secara istiqamah. Dapat banyak langsung tak boleh buat, rugi juga. Biar sikit. Okey, baik. Sebagaimana riwayat yang bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang melakukan solat di belakang saf seorang diri, maka baginda memerintahkan agar orang itu mengulangi solatnya. Bila dah habis imam bagi salam kiri dan kanan, orang yang nak semayang baru sampai tadi, dia kata tak payahlah, dia kata aku buat seorang diri lah. Ni Nabi marah. Nabi tak berapa suka. Ya, jangan buat seorang diri. Kalau boleh carilah siapa-siapa mai. Boleh tak kita dah semayang ni, semayang sekali lagi? Tu dia. Untuk penutup saya, kita dah selesai semayang maghrib. Jadi sahabat kita duk cari orang, siapa nak jadi. Semua dah semayang dah, tak ada orang yang lewat mai sampai. Semua dah habis. Kita dah semayang dah. Boleh tak kita semayang sekali lagi, nak teman dengan kawan tadi yang belum solat jemaah, sebab kawan kita nak dapatkan pahala berjamaah. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Boleh. Tak apa. Solat sekali lagi, tujuan kita nak bagi kawan kita pun dapat pahala berjamaah. Kita boleh nak? Okey, Ustaz aku rasa cukuplah sekadar itu. Ustaz aku ada satu kuliah lagi di Taman Melawati. InsyaAllah jika diizinkan kita akan bertemu lagi insyaAllah. Hadza wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين